Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arif Iskandar bin Asmadi ingin menerangkan tentang bahagian G bermula dengan pengenalan. Pengenalan bahagian G, penyelidikan dan penerbitan. Penyelidikan dan penerbitan adalah perlu untuk perkembangan profesional, peningkatan dan penyebaran pengetahuan. Kaunselor hendaklah menjalankan penyelidikan dengan menghormati dan memberi perhatian kepada martabat dan kebajikan manusia yang menjadi subjek penyelidikan dan mematuhi peraturan, undang-undang dan standard profesional yang mengawal pengendalian penyelidikan. Baiklah, tanggungjawab penyelidik. Tanggungjawab penyelidik mempunyai beberapa pecahan, iaitu yang pertama, penglibatan manusia sebagai peserta penyelidikan. Kaunselor perlulah merancang atau mengkaji, melaporkan dan berdasarkan prinsip etika undang-undang negeri atau negara dan peraturan institusi atau organisasi di mana tempat penyelidikan dijalankan. Ia bermaksud kaunselor perlulah mengkaji terlebih dahulu dengan mengikut undang-undang kod etika kaunseling ataupun piawai di institusi atau organisasi yang kaunselor berada ketika menjalankan sesi kaunseling tersebut. Kedua, pelancongan daripada amalan piawai. Kaunselor hendaklah melakukan perundingan dan mematuhi garis panduan yang ketat bagi melindungi hak peserta penyelidikan apabila sesuatu penyelidikan itu melencong daripada skop atau amalan yang diterima. Ia juga bermaksud kaunselor perlulah bersiap sedia dengan masalah yang akan terjadi dengan cara sebelum sesi perlulah menyatakan persetujuan termaklum. Ketiga, langkah waspada untuk mengelakkan kemudaratan. Kaunselor yang melibatkan manusia sebagai peserta penyelidikan hendaklah bertanggungjawab menjaga kebajikan peserta sepanjang proses penyelidikan dan hendaklah mengambil langkah waspada untuk mengelak berlakunya kemudaratan psikologi, emosi, fizikal dan kesan sosial ke atas peserta. Sebagai contoh, kaunselor perlulah melakukan persetujuan termaklum terhadap peserta penyelidikan iaitu klien bagi menjaga kerahsiaan peserta penyelidikan. Keempat, tanggungjawab ketua penyelidik. Ketua penyelidik adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengikuti amalan etika. Amalan etika penyelidikan, walau bagaimanapun penyelidikan lain yang terlibat juga perlu mengikut obligasi dan tanggungjawab etika bagi tindakan masing-masing. Sebagai ketua penyelidikan, perlulah mengikut prosedur yang ditetapkan dalam etika penyelidikan seperti plagariasme dan sebagainya. Yang kelima, gangguan minima. Kaunselor mengambil langkah yang sewajarnya untuk mengelak penggangguan berlakunya terhadap kehidupan peserta yang terlibat dalam penyelidikan. Sebagai contoh, kaunselor perlulah bersiap sedia dengan kebarangkalian yang akan terjadi kepada peserta penyelidikan dalam kehidupan. Keenam, pertimbangan multibudaya, kepelbagaian dalam penyelidikan, di mana sesuai dengan matlamat penyelidikan, kaunselor hendaklah memasukkan prosedur penyelidikan yang mengambil kira aspek-aspek budaya. Mereka hendaklah melakukan konsultasi jika perlu. Ia dimaksudkan seperti kaunselor perlulah mengambil kira sesuatu kes berdasarkan budaya atau kaum peserta penyelidikan. Ia dapat dilihat melalui setiap kaum mempunyai pelbagai budaya. Hanya setakat itu saja dulu. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathatul Jannah binti Abdul Hamid, nombor metrik D191111529. Hari ini saya akan kongsikan tentang hak-hak peserta penyelidikan. Antara hak-hak peserta penyelidikan adalah persetujuan termaklum dalam penyelidikan. Secara umumnya, persetujuan termaklum ini memerlukan klien untuk memahami maklumat yang disalurkan oleh kaunselor, memberi kebenaran secara sukarela dan juga berkompeten untuk memberi persetujuan untuk rawatan. Kaunselor mestilah memberi maklumat kepada klien dengan cara yang jelas dan juga mengguna bahasa yang mudah untuk difahami oleh klien. Penipuan kaunselor pula bermaksud kaunselor tidak boleh menjalankan penyelidikan yang melibatkan penipuan kecuali prosedur alternatif seperti online, kerana ia tidak boleh dilaksanakan nilai perspektif dan menjustifikasikan penipuan. Hak penyertaan pelajar atau individu yang disedia, di antaranya ialah klien mempunyai kebebasan memilih untuk memasuki atau terus berada di dalam satu perhubungan kaunseling. Yang kedua, klien memerlukan maklumat yang cukup mengenai proses kaunseling dan juga kaunselor. Yang ketiga adalah kaunselor perlu menjelaskan secara tulis
dan juga lisan kepada klien mengenai hak-hak dan tanggungjawab kaunselor dan klien. Persetujuan termaklum ini akan berlaku dalam proses kaunseling, dan kaunselor hendaklah mendokumentkan persetujuan termaklum sepanjang perhubungan kaunseling ini dijalankan. Dan kaunselor juga hendaklah mendokumentkan dengan cara yang sesuai. Untuk penyertaan klien pula, terdapat dua jenis klien. Yang pertama adalah klien yang sukarela, yang kedua adalah klien yang reluctant. Yang sukarela ni adalah individu yang rela datang sendiri untuk mendapatkan khidmat atau bantuan daripada kaunselor. Biasanya klien jenis ni dia akan tahu tujuan dia jumpa kaunselor sebab dia sedar yang dia mempunyai masalah seperti gelisah dan juga kadang dia rasa seperti tiada tempat lain untuk meluahkan segala masalahnya. Yang kedua adalah klien reluctant. Klien reluctant ni pula adalah seorang klien yang dirujuk oleh pihak ketiga, dan biasanya klien jenis ini dia tidak bermotivasi untuk ditolong atau menerima bantuan daripada kaunselor. Sorry, ulang balik. Yang kedua adalah klien reluctant. Klien reluctant ni pula adalah seorang klien yang dirujuk oleh pihak ketiga, dan kebiasaannya jenis klien yang kedua adalah klien reluctant. Klien reluctant ini adalah klien yang dirujuk oleh pihak ketiga, dan biasanya klien jenis ini selalu tidak bermotivasi untuk ditolong atau menerima bantuan daripada kaunselor. Kebanyakannya klien reluctant ini adalah daripada kalangan pelajar-pelajar sekolah atau mahkamah yang merujukkan kepada kaunselor. Biasanya klien reluctant ni akan menamatkan sesi kaunseling pada masa-masa yang tak sepatutnya, dan akan memberitahu bahawa mereka tidak puas hati dengan proses-proses yang dilakukan. Kerahsiaan maklumat pula, dari perspektif etika, kaunselor bertanggungjawab untuk menyimpan rekod-rekod semasa yang mencukupi kepada klien mereka. Menyimpan rekod ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang utama adalah supaya ia menyediakan kesinambungan perkhidmatan sekiranya ahli profesional yang lain juga terlibat. Rekod mempunyai dokumen yang baik juga menunjukkan bahawa penjagaan yang mencukupi telah disediakan, iaitu boleh menjadi satu isu dalam perbicaraan tertib. Kerahsiaan maklumat pula adalah dari perspektif etika. Kaunselor bertanggungjawab untuk menyimpan rekod-rekod semasa yang mencukupi tentang klien. Ia mempunyai beberapa tujuan penting. Tujuan utama adalah supaya ia menyediakan kesinambungan perkhidmatan sekiranya ahli profesional yang lain juga terlibat. Rekod penyimpanan dokumen yang baik juga menunjukkan bahawa kaunselor itu menunjukkan bahawa penjagaan yang mencukupi telah disediakan, iaitu boleh menjadi satu isu dalam perbicaraan tata tertib. Orang yang tidak berupaya memberi persetujuan termaklum, hendaklah kaunselor itu mendapatkan kebenaran klien berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan daripada pihak yang diberi kuasa oleh undang-undang, dan melibatkan mereka di dalam membuat keputusan menurut kesesuaian keadaan. Kaunselor juga hendaklah sedar akan perlunya mengimbangi hak-hak etika klien membuat pilihan.
keupayaan mereka untuk memberi persetujuan atau kebenaran bagi mendapatkan perkhidmatan dan hak-hak serta tanggungjawab ibu bapa atau keluarga mengikut undang-undang untuk melindungi klien dan juga membuat keputusan bagi pihak mereka. Komitmen kepada peserta, kaunselor hendaklah memenuhi semua komitmen kepada peserta penyelidikan. Apabila seorang kaunselor itu bersetuju untuk memberi perkhidmatan kaunseling kepada 2 atau lebih orang individu yang mempunyai hubungan, kaunselor hendaklah menjelaskan di peringkat awal siapakah yang menjadi klien serta bentuk hubungan yang akan kaunselor jalinkan dengan setiap individu yang terlibat. Jika ternyata yang kaunselor mungkin terpaksa melakukan peranan yang mungkin berkonflik, kaunselor hendaklah memberi penjelasan, membuat penyesuaian atau menarik diri daripada peranan tersebut mengikut kesesuaian. Penjelasan selepas mengumpulkan data. Berdasarkan etika yang digariskan, penjelasan selepas mengumpulkan data. Berdasarkan etika yang digariskan, selepas mengumpulkan data, seorang kaunselor tidak boleh mendedahkan maklumat sulit tanpa persetujuan daripada klien. Kaunselor juga perlu memastikan bahawa setiap rekod maklumat berkaitan dengan klien seperti laporan, rakaman atau video perlulah disimpan di tempat yang selamat dan hanya pihak yang mempunyai kuasa tertentu sahaja yang boleh mendapatkan rekod maklumat tersebut. Prinsip kerahsiaan dalam etika kaunseling ini sangat penting dan perlu diterangkan kepada klien pada setiap sesi yang dijalankan. Memberitahu penaja. Tanggungjawab kaunselor menjaga kerahsiaan klien bukan muktamad. Dalam situasi tertentu boleh didedahkan. Kerahsiaan dipelihara sekiranya tidak menggugat hak individu lain atau orang ramai. Kerahsiaan sesuatu yang telah diketahui umum. Jika sesuatu rahsia klien itu sudah diketahui umum disebabkan klien sendiri, kaunselor tidak lagi terikat dengan kerahsiaan itu. Kepentingan kerahsiaan ialah supaya klien rasa selesa dan selamat semasa meluahkan perasaan dan masalah. Klien boleh mengharapkan kaunselor dan menaruh kepercayaan, tetapi terdapat pengecualian kerahsiaan mengikut situasi. Di antara situasi-situasi pengecualian ialah apabila klien mempunyai niat untuk membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Yang kedua ialah klien sendiri meminta maklumat tentang dirinya untuk didedahkan. Yang ketiga ialah mahkamah meminta maklumat. Yang keempat ialah kaunselor mencurigai klien seperti ada penderitaan yang berlaku. Penghapusan dokumen dan rekod penyelidikan. Setelah habis sesi dengan klien, semua rekod tidak kira dari segi audio, soft copy ataupun email perlu dihapuskan untuk menjaga kerahsiaan klien. Bagi email yang tidak penting atau contohnya seperti draft yang mengandungi maklumat klien, ia juga perlu dihapuskan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hubungan dengan peserta penyelidikan. Sekiranya penyelidikan melibatkan interaksi intensif atau berpanjangan, hubungan bukan profesional. Hubungan bukan profesional dengan peserta penyelidikan hendaklah dielakkan. Hubungan dengan peserta penyelidikan. Interaksi atau hubungan seksual atau romantik di antara kaunselor dengan peserta penyelidikan atau hubungan peserta penyelidikan semasa adalah dilarang. Gangguan seksual dan peserta penyelidik. Penyelidik tidak boleh membiarkan gangguan seksual berlaku atau melakukannya kepada peserta penyelidikan. Interaksi berpotensi memberi faedah. Sekiranya interaksi bukan profesional antara penyelidik dan peserta penyelidikan berpotensi memberi faedah,
Penyelidik hendaklah mendokumentkan sebelum berlakunya interaksi di mana boleh, rasional bagi interaksi sedemikian, potensi faedah dan konsekuen yang dijangkakan bagi peserta pendidikan. Interaksi sedemikian hendaklah dimulakan dengan persetujuan yang sesuai daripada peserta pendidikan. Apabila kemudaratan yang tidak disengajakan berlaku ke atas peserta pendidikan disebabkan oleh interaksi bukan profesional, penyelidik hendaklah menunjukkan bukti yang usaha untuk memulihkan kemudaratan sedemikian telah dilakukan. Melaporkan keputusan. Laporan hasil penyelidikan yang tepat. Kaunselor hendaklah merancang, menjalan dan melaporkan hasil penyelidikan dengan tepat. Mereka menyediakan ruang untuk perbincangan yang seluas-luasnya mengenai batasan data dan hipotesis alternatif. Kaunselor tidak boleh terlibat di dalam penyelidikan yang mengelirukan atau yang bersifat penipuan, memutarbelikkan data, memberikan gambaran yang tidak tepat mengenai data atau dengan sengaja membiaskan keputusan. Mereka menyebut dengan eksplisit semua pemboleh ubah dan keadaan yang diketahui oleh penyelidik yang mungkin mempengaruhi hasil penyelidikan atau pentafsiran data. Mereka hendaklah juga menerangkan sejauh mana hasil penyelidikan itu dapat digunakan bagi pelbagai populasi. Obligasi untuk melaporkan hasil penyelidikan yang tidak menyokong. Kaunselor hendaklah melaporkan hasil sebarang penyelidikan yang mempunyai nilai profesional. Hasil penyelidikan yang tidak mencerminkan sokongan terhadap institusi, program, perkhidmatan, pandangan semasa atau kepentingan peribadi hendaklah tidak disembunyikan. Melaporkan kesilapan. Sekiranya kaunselor mendapati kesilapan yang signifikan dalam penerbitan penyelidikan mereka hendaklah berusaha untuk membetulkan kesilapan tersebut dalam ralat atau melalui cara penerbitan lain yang sesuai. Identiti peserta. Kaunselor yang membekalkan data, membantu dalam penyelidikan orang lain, melaporkan hasil penyelidikan atau menyediakan data asal hendaklah mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi identiti peserta sekiranya tiada kebenaran khusus daripada peserta. Dalam situasi di mana peserta dapat mengenali penglibatan diri mereka dalam kajian tersebut, penyelidik hendaklah mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan yang data itu diubah sesuai atau ditukar bagi melindungi identiti dan kebajikan semua pihak yang terlibat dan perbincangan mengenai hasil kajian itu tidak memudaratkan peserta. Replikasi kajian. Kaunselor mempunyai obligasi untuk membekalkan data penyelidikan asal yang mencukupi kepada profesional yang berkelayakan yang ingin mereplikasi kajian itu. Penerbitan. Yang pertama, mengiktiraf sumbangan. Apabila menjalan dan melaporkan penyelidikan, kaunselor hendaklah memberi pengiktirafan kepada kajian-kajian yang lalu mengenai tajuk yang dikaji, mematuhi undang-undang hak cipta dan memberi pengiktirafan sepenuhnya kepada mereka yang layak diberi pengiktirafan. Yang kedua, penciplakan. Kaunselor tidak boleh menciplak, iaitu mereka tidak mengakui hasil kerja orang lain sebagai hasil kerja mereka sendiri. Yang ketiga, semakan atau penerbitan semula data atau idea. Kaunselor hendaklah mengakui sepenuhnya dan menyedarkan penyunting yang idea dan data yang diserahkan untuk semakan penyunting pernah dihantar untuk disemak dan diterbitkan oleh penerbit tertentu. Yang keempat, kaunselor hendaklah memberi kredit melalui pengarang bersama penghargaan, catatan kaki atau cara lain yang sesuai kepada mereka yang telah menyumbang dengan signifikan kepada penyelidikan atau pembinaan konsep setimpal dengan sumbangan mereka. Penyumbang pertama dengan rakan profesional yang kecil-kecil diperakukan dalam nota ataupun halaman pengenalan. Yang kelima, perjanjian dengan penyumbang. Kaunselor yang menjalankan penyelidikan bersama dengan rakan profesional atau pelajar atau individu yang diselia hendaklah membuat perjanjian terlebih dahulu mengenai pengagihan tugas, kredit penerbitan dan jenis penghargaan yang akan diterima. Yang keenam, penyelidikan pelajar. Bagi artikel yang sebahagian besarnya berasaskan tugasan kerja khusus, projek, disertasi atau tesis pelajar di mana pelajar merupakan penyumbang utama, mereka hendaklah disenaraikan sebagai pengarang utama.
Yang ketujuh, penerbitan manuskrip. Kaunselor hendaklah menyerahkan manuskrip untuk pertimbangan penerbitan hanya kepada satu jurnal sahaja pada satu-satu masa. Manuskrip yang telah diterbitkan sepenuhnya atau sebahagian besar daripadanya dalam jurnal lain atau penerbitan lain tidak boleh diserahkan untuk penerbitan tanpa perakuan dan kebenaran daripada penerbit terdahulu. Semakan profesional. Kaunselor yang menyemak bahan yang dihantar untuk penerbitan, penyelidikan atau tujuan ilmiah yang lain hendaklah menghormati hak kerahsiaan dan pemilikan penulis bahan tersebut. Kaunselor hendaklah berhati-hati dalam membuat keputusan berkaitan penerbitan berdasarkan kepada piawaian yang sah dan boleh dipertahankan. Kaunselor hendaklah menyemak artikel yang dihantar dalam tempoh masa yang ditetapkan dan berasaskan skop dan kompetisi dalam metodologi penyelidikan mereka. Kaunselor yang menjadi penyemak atas jemputan sidang pengarang atau penerbit hendaklah berusaha sedaya upaya untuk menyemak hanya bahan-bahan dalam skop kompetisi mereka dan berusaha untuk menghindari bias peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Kausar Minti Abdul Razak, nombor metrik D19111560. Okey, hari ini bahagian saya, bahagian H, menyelesaikan isu-isu etika. Okey, pertama, piawaian dan undang-undang. Pengetahuan kaunselor hendaklah memahami kod etika lembaga kaunselor dan kod etika lain yang boleh diguna pakai daripada organisasi profesional yang lain di mana mereka menjadi ahli. Kaunselor yang kekurangan pengetahuan atau salah faham tidak boleh menjadikan alasan pembelaan bagi sesuatu tuduhan tingkah laku yang tidak beretika. Okey, yang seterusnya, konflik antara etika dengan undang-undang. Andainya berlaku konflik antara tanggungjawab etika dengan undang-undang, peraturan atau pihak berkuasa, undang-undang yang lain seperti pihak mahkamah atau polis, kaunselor mestilah menjelaskan komitmen mereka kepada kod etika lembaga kaunselor dan langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik itu perlu diambil. Seterusnya, pelanggaran yang disyaki. Tingkah laku etika yang dijangkakan. Kaunselor perlu memastikan rangka profesional akan mematuhi kod etika lembaga kaunselor. Kaunselor hendaklah mengambil tindakan yang sesuai sekiranya dia mempunyai maklumat yang menimbulkan keraguan sama ada kaunselor itu beretika ataupun tidak. Penyelesaian tidak formal. Jika dipercayai kaunselor itu melanggar piawaian etika, mereka hendaklah menyelesaikan isu itu secara tidak formal. Sekiranya boleh, dengan syarat tidak melanggar hak kerahsiaan yang mungkin terlibat. Seterusnya, melaporkan pelanggaran etika. Jika kes tidak sesuai untuk diselesaikan secara tidak formal atau tidak dapat diselesaikan dengan baik, kaunselor hendaklah mengambil tindakan selanjutnya yang sesuai dengan situasi itu. Tindakan seterusnya mungkin melibatkan lembaga kaunselor, pertubuhan profesional atau pihak berkuasa institusi yang berkaitan. Konsultasi. Jikalau tidak pasti sama ada sesuatu situasi atau urutan tindakan tertentu mungkin melanggar kod etika lembaga kaunselor, kaunselor hendaklah berunding dengan kaunselor lain yang berpengetahuan tentang etika dan kod etika lembaga kaunselor dengan rakan profesional atau dengan pihak berkuasa yang sesuai. Seterusnya pula, konflik organisasi. Sekiranya tuntutan organisasi di mana kaunselor berkhidmat berkonflik dengan kod etika lembaga kaunselor, kaunselor hendak menyatakan bentuk konflik tersebut dengan menjelaskan kepada penyelia atau pegawai lain yang bertanggungjawab. Aduan tidak berasas. Kaunselor tidak boleh memulakan melibatkan diri atau menggalakkan aduan berkaitan etika secara melulu atau sengaja mengetepikan fakta yang boleh membatalkan tuduhan. Diskriminasi yang tidak adil terhadap pengadu dan responden. Kaunselor tidak boleh menafikan hak individu untuk mendapat pekerjaan, peningkatan jawatan, kemasukan program akademik atau program lain.
kontrak atau kenaikan pangkat semata-mata kerana mereka membuat aduan ataupun menjadi subjek kepada aduan etika. Kerjasama dengan jawatan kuasa etika. Kaunselor mestilah membantu dalam proses penguatkuasa kod etika lembaga kaunselor. Kaunselor juga mestilah bekerjasama dengan penyiasatan, prosiding dan keperluan jawatan kuasa kod etika lembaga kaunselor atau jawatan kuasa etika persatuan berdaftar lain. Okey, kesimpulannya kita dapat daripada tugasan ni, perkhidmatan kaunseling juga seperti perkhidmatan profesional yang lain seperti profesion polis, doktor dan guru mempunyai etikanya yang tersendiri yang perlu dipatuhi oleh ahlinya dengan bertanggungjawab. Secara umumnya, etika adalah salah satu garis panduan atau peraturan yang perlu dipatuhi dalam menjalankan tugas dan kerjaya. Selain itu, tidak kurang pentingnya, etika membantu menyelamatkan kaunselor daripada menangani dan menganiaya klien atau dianiaya klien. Seterusnya, kaunselor boleh mengaplikasikan etika kaunseling untuk kegiatan seharian mereka. Holy Grail.